Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana perkhabaran saudara-saudari, khususnya warga kampus UMS? Mudah-mudahan kita semua masih lagi dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan dan juga semangat yang kuat. Memang sekarang kita dah melepasi waktu zuhur. Biasanya waktu inilah perut kita akan macam-macam muzik dia, kan? Rock ada, sentimental pun ada, belada pun ada, macam-macam bunyi dia. Lapar, kan? Waktu ini tengok air ais, air pipe, letak ais pun rasa jiwa kita bergegar. Sedap je semua. Waktu ini mungkin macam-macam resepi yang dah kita ingat, yang cadang nak masak petang ni. Kalau hari biasa tidak ada PKP, kita mungkin boleh pergi ke mana-mana bazar untuk membeli juadah berbuka. Macam-macam jenis air ada, macam-macam warna, ada yang bertingkat-tingkat pun. Masya Allah, kan? Waktu ini memang dugaan lagi lah, kita dah berada hampir-hampir ke pertengahan Ramadan ini. Segala lemak-lemak kita dah mula pecah dah. Energi kita pun dah makin kurang. Laparnya makin terasa. Tapi saudara-saudari rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid tentang kelebihan lapar ni sebenarnya. Lapar ni ada kelebihan dia. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid, dia kata khuliqa badan ibni Adam minal ard wa ruhuhu min malakutis sama wa qarrin bainahuma. Dia kata badan kita ni, anak Adam ni, Allah cipta daripada unsur bumi. Kemudian Allah cipta ruh dia daripada malakutis sama, daripada unsur malaikat di langit. Lalu dikombinkan, dihimpunkan kedua-duanya menjadi satu. Ada jasad, ada roh, yang terhasil daripada dua unsur utama, bumi dan unsur-unsur malaikat. Lalu dia kata, kalau badan ni kita biasakan dengan berlapar, kita biasakan dengan berjaga malam, kita gunakan dia untuk khidmat, bukan sekadar berehat, maka waktu itu dia kata ruh akan terasa ringan, akan terasa rehat. Sebab badan makin menurun, makin kurus, ataupun dalam erti kata yang lain, unsur-unsur yang melingkari badan iaitu nafsunya itu makin kurang pengaruhnya. Maka waktu roh akan mampu meningkat dan dia boleh kembali kepada alam dia, tempat kejadian asalnya, iaitu alam malakutis sama, alam malaikat di langit. Tapi dia kata kalau jasad ini kita biasakan dengan kenyang, dengan nikmat, dengan tidur yang banyak, ni juga penyakit ni, lagilah PKP ni, kan? Ada orang siang dia tidur, malam berjaga, dah jadi macam burung hantu dah, kan? Kalau yang pelajar-pelajar di kolej tu malam PUBG, kan? Segar saja. Tapi kalau siang semuanya tidur macam burung hantu. Sedar-sedar saja azan dah, maghrib. Zuhurnya entah ke mana, asarnya entah ke mana. Ini bahayanya. Kata Ibnu Qayyim, orang yang biasa kan banyak tidur, banyak kenyang, banyak nikmat, waktu itu dia kata badan dia akan jadi berat. Bukan dia bicara tentang timbangan badan, seolah-olah macam badan itu tidak ada manfaat. Lalu ia bertapak di bumi, lalu memenjarakan ruhnya. Waktu itu rohnya tidak mampu terbang ke alam asalnya, iaitu malakut as-sama. Waktu itu roh tidak berperanan. Jiwanya akan hilang segala kenikmatan, ketenangan, keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu lapar ini sebenarnya ada peranannya. Dia merupakan makanan kepada roh. Adapun makanan yang banyak yang kita makan, yang kita masak tu, saya pun tiap hari masak, tuan-tuan. Petang ni pun tak tahu nak masak apa dah. Dah berapa belas hari ni, habis segala resepi.
Kan, tak terfikir lagi resepi apa. Silap-silap minum air masak sajalah. Jadi makanan yang pelbagai itu dia memang makanan untuk ni jasad kita ni. Kan? Dia mengembangkan muka kita, badan kita. Kalau makin sado tak apa. Kan? Yang sadonya kat ni, kat perut ni, termasuk saya lah. Kan? Jadi waktu itu dia kata badan ada makanan tapi roh kekeringan. Roh kelaparan. Sebab makanan roh bukan makanan badan. Dia dua unsur yang sangat tanakut, sangat bertentangan. Kerana itu untuk mengangkat martabat roh, potensi roh, maka makanan untuk badan kena dikurangkan, baru roh dapat makan dia. Kerana itu tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menitik beratkan soal permakanan ini. Di samping halal, dia ada juga had-had dia. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia kata, "Ma mala'a adamiyun wi'a syarran min batni." Tidak ada satu bekas yang ada pada anak Adam ni lebih buruk daripada perut dia kata. Kan? Bihasbi ibn Adam ukulatin yuqimna sulbah. Dia kata cukuplah anak Adam ni kalau boleh dia makan sekadar makanan-makanan yang boleh ni menegakkan tulang sulbi dia, tulang belakang dia. Jangan sampai kurang sampai dah tak larat. Maksudnya cukup-cukup. Fa in kana la mahalata fa thuluth li ta'ami. Kalau dah tak mampu nak makan lebih lagi sikit, boleh je, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata thuluth li ta'amihi, perut dia tu bagi 3, 1/3 untuk makanan, wa thuluth li syarabi, 1/3 untuk minuman, wa thuluth li nafsihi, li nafasihi, 1/3 lagi untuk udara, nafas dia. Ini tidak kita kalau berbuka puasa, tuan-tuan, masya-Allah. Kan, cincau masuk. Dahaga lagi panas lagi macam hari ni. Cincau masuk, ABC masuk, latte masuk, air kelapa masuk lagi. Kan? Lepas tu makan pula, masya Allah, atas meja kita ni penuh dengan hidangan, masuk. Last sekali tinggal apa saja lagi? Yung taufu. Kan, sumbat-sumbat. Yung taufu ada kangkung kan. Sumbat-sumbat kangkung tu terjelir di sini. Kan, tak mampu nak sumbat dah. Last sekali, ada setengah orang kadang-kadang bercampur macam-macam. Tak sampai pun mungkin 10 minit. Duduk dalam perut dia, muntah balik keluar. Nilai yang keluar tu apa? Cincau saja mungkin RM5. Teh ais latte dah RM8. Segala-galanya. Yang keluar tu pun dah RM50 dah. Membazir je. Sempat melintas kat kerongkong kita ni. Situ je sedapnya pun makanan. Saya tak cerita ke orang lain. Saya pun kadang-kadang buat juga, tuan-tuan. Nafsu. Kerana itu saya teringat dengan kisah Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu an, anak Sayyidina Umar. Dia ni kalau makan, dia tak suka makan sendiri. Dia tak akan makan bersendirian. Dia mesti panggil orang join dia makan. Ini tabiat Abdullah bin Umar. Lalu satu hari seorang sahabat dia bawakanlah seorang lelaki untuk makan bersama dengan dia. Sebab itu kebiasaan dia mesti share makanan dia. Kan? Dia takkan habiskan bersendirian. Tiba-tiba didapati lelaki itu makan banyak. Rakus. Apa kata Abdullah bin Umar kepada sahabatnya? Sahabatnya namanya Nafi'. Dia kata, "Ya Nafi', la tudkhil hadha alayya." Dia kata, "Wahai Nafi', jangan engkau bawa masuk lelaki macam ni. Kan? Makan bersama dengan aku." Ini dia kata teruk ni. Sebab dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, "Al-mu'min ya'kulu fi mi'a wahid." Dia kata orang mukmin tu dia makan daripada perut yang satu. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kafir lain. Orang kafir dia makan dengan 7 perut dia. Seolah-olah menggambarkan orang beriman ni makan dia sedang-sedang sahaja. Ini sekali engkau bawa datang ni, ini bukan orang ni, ini bulldozer ni. Angkut semua.
Aku risau orang ini bertentangan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu jangan bawa lain kali orang macam itu. Beginilah kalau kita lihat tuan-tuan, puan-puan, generasi dulu walaupun mereka makan macam kita juga, tapi mereka sangat-sangat mementingkan kadar permakanan tu. Bukan sampai ke tahap akhirnya membebankan diri, akhirnya merosakkan diri, akhirnya menimbulkan penyakit kepada diri. Sedangkan kita perlu tenaga yang akan digunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya memartabatkan agama Allah di atas muka bumi ini. Tapi kalau kita lihat, walaupun para sahabat dulu budaya makan mereka sederhana, tapi semangat mereka kuat. Jihad mereka hebat. Mereka mampu membuka hampir 2/3 dunia ini, membangun satu tamadun yang hebat dalam pelbagai bidang. Tapi kita hari ini makanan banyak bertimbun. Kalau kita tengok di internet, orang Arab yang kaya-kaya tu kan, dia punya talamnya punya besar macam satu bilik. Tapi umat Islam di sana sini hidup di dalam keterbelakangan ekonominya, pendidikan dan sebagainya. Mungkin juga kita kena sepanjang PKP ini muhasabah baliklah kadar makan kita ni. Mungkin terlebih-lebih. Jadi tak apa lapar sedikit, sebab pada lapar itu sebenarnya ada hikmah yang besar, seperti yang disebut oleh Ibn Qayyim dalam kitab Fawaid. Dia sebenarnya lapar ini makanan kepada roh, untuk mengangkat martabat roh kita supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada alamnya. Kerana itu kalau kita lihat Malik bin Dinar diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata bila dia nampak makanan yang menyelerakan dia, dia akan berkata kepada nafsu dia. Dia kata apa? Isbiri, sabar engkau wahai nafsu. Fa wallahi ma amna'uka illa min karamatika alayya. Demi Allah, aku bukan tahan engkau, tegah engkau, dia kata, daripada dapatkan benda tu. Tetapi aku buat demikian itu kerana kemuliaan yang telah engkau berikan kepada aku. Maksudnya sabar daripada memenuhi nafsu syahwat ini merupakan satu kemuliaan kepada diri manusia itu. Kan? Kerana itulah makan ini sangat besar peranannya dalam meningkatkan kekuatan kita sebenarnya, kekuatan roh. Kerana itu bulan Ramadan kita lihat umat Islam walaupun siangnya berlapar, tengok malamnya dahsyat. Boleh tarawih sampai 20, hanya mungkin lebih daripada itu, qiyamul lail, bacaan Quran dan sebagainya. Padahal di bulan-bulan lain yang kita cukup tenaga, cukup energi untuk badan kita ini, tak mampu kita buat benda tersebut. Kenapa? Di situlah bezanya penciptaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk yang namanya kita ini manusia. Berbeza dengan binatang ataupun makhluk-makhluk yang lain. Kerana itu untuk menjadi manusia yang hebat, kena biasakan juga kadang-kadang kita ini berlapar. Dan alhamdulillah madrasah Ramadan yang tiba ini memaksa kita untuk berlapar pada siang hari. Sebab kalau tak dipaksa memang payah. Dan akhirnya paksaan itu sebenarnya baik untuk kita, baik untuk iman kita, takwa kita, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar sekejap, tenang-tenang, insya-Allah nanti petang kalaupun penuh hidangan di atas meja kita, ambil 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk bernafas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.